Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Baiklah, isu yang akan kita kupas pada hari ini, adakah kumpulan Sulu benar-benar mampu menggugat kedaulatan Sabah dan Malaysia? Persoalan-persoalan ini timbul selepas tuntutan luar biasa daripada kumpulan yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu terus timbul dan menimbulkan kontroversi. Baru-baru ini, Mahkamah Agung Perancis memberikan keputusan yang sangat penting dalam isu ini. Mahkamah tersebut menolak sepenuhnya cabaran perundangan yang difailkan oleh kumpulan Sulu ini, sekaligus dianggap sebagai kemenangan besar buat Malaysia dan Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said menyatakan bahawa keputusan ini adalah bersejarah dan signifikan kerana Mahkamah Agung Perancis memutuskan bahawa tuntutan akhir yang mengkehendaki Malaysia membayar pampasan sebanyak 15 bilion US dollar kepada kumpulan tersebut tidak sah di sisi undang-undang Perancis. Keputusan ini bermaksud Malaysia tidak perlu tunduk kepada sebarang tuntutan tidak berasas yang cuba dibuat oleh kumpulan itu. Azalina juga membidas dakwaan peguam utama kumpulan Sulu, Paul Cohen, yang menyatakan kumpulan ini kini bebas untuk mengambil tindakan ke atas Sabah, termasuk menyewakan Sabah kepada negara lain seperti China atau Filipina. Menurut Azalina, kenyataan seperti ini adalah tidak masuk akal. Malaysia adalah sebuah negara berdaulat yang telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan Sabah adalah sebahagian daripadanya berdasarkan keputusan referendum dan pengiktirafan antarabangsa. Oleh itu, ancaman Cohen dan kumpulannya dianggap sebagai tidak lebih daripada taktik menakut-nakutkan. Azalina menegaskan bahawa Malaysia akan melawan habis-habisan sebarang usaha untuk mencabar kedaulatan Sabah atau merendahkan statusnya sebagai sebuah negeri dalam Malaysia. Keputusan Mahkamah Agung Perancis ini juga disambut baik oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah memberikan sokongan penuh terhadap usaha berterusan Malaysia untuk mempertahankan kedaulatannya. Azalina menyatakan bahawa sokongan Anwar ini menjadi dorongan besar kepada Malaysia dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang cuba mengganggu kedaulatan Sabah. Keputusan ini bukan sekadar kemenangan dari segi undang-undang, tetapi juga kemenangan dari segi moral dan simbolik. Ia menunjukkan bahawa sistem perundangan antarabangsa menghormati kedaulatan negara dan proses timbang tara yang adil dan sah. Namun, walaupun Mahkamah Agung Perancis memihak kepada Malaysia, Cohen dan kumpulannya tidak berputus asa. Mereka masih berpegang pada dakwaan bahawa dengan pembatalan keputusan awal ini, kumpulan Sulu kini bebas untuk menyewakan Sabah kepada negara lain atau menguruskan hak mereka tanpa halangan. Kenyataan seperti ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini sekadar ancaman kosong atau ada agenda tersembunyi yang lebih besar? Walaupun kenyataan Cohen dilihat tidak berasas, Malaysia tetap mengambil serius setiap ancaman yang dikemukakan. Azalina turut menyatakan bahawa kerajaan sedang menimbang untuk menuntut semula segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan dalam proses guaman dan perjalanan ke mahkamah bagi membuktikan keseriusan Malaysia dalam mempertahankan kedaulatannya. Setakat ini, Malaysia telah menghabiskan jumlah yang besar bagi melawan tuntutan yang tidak berasas ini. Dan usaha untuk menuntut semula kos tersebut akan menjadi mesej tegas kepada mana-mana pihak yang berniat untuk mengganggu kedaulatan Malaysia.
Isu ini sebenarnya telah berlarutan sejak beberapa tahun yang lalu. Tuntutan asal bermula apabila 8 individu warga Filipina yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu memulakan prosiding timbang tara di Spanyol. Pada tahun 2022, Dr. Gonzalo Stampa yang dilantik sebagai penimbang tara mengeluarkan keputusan yang memihak kepada kumpulan ini dengan jumlah pampasan yang mengejutkan, hampir 15 bilion US dollar. Namun, pelantikan Stampa sebagai penimbang tara telah dibatalkan oleh mahkamah di Spanyol dan keputusan itu dianggap tidak sah. Namun demikian, kumpulan Sulu ini terus berusaha untuk menguatkuasakan keputusan tersebut dengan cara yang lain. Dalam usaha mereka ini, kumpulan ini telah dilaporkan coba menyita aset-aset milik Malaysia di luar negara, termasuk syarikat minyak nasional Petronas di Luxembourg dan Belanda. Mereka juga coba menyasarkan aset diplomatik negara di Prancis, termasuk sebahagian daripada bangunan kedutaan Malaysia di sana. Ini menunjukkan bahwa kumpulan ini bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk mengganggu kepentingan Malaysia, namun sehingga kini Malaysia berjaya mempertahankan aset-aset tersebut daripada disita. Langkah seterusnya dalam kes ini adalah prosiding di Mahkamah Rayuan Paris yang akan menentukan kesahihan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh Stampa. Prosiding ini dijangka akan menjadi langkah penentu dalam menyelesaikan isu ini secara muktamad. Jika keputusan ini juga memihak kepada Malaysia, ia akan memberikan pengakhiran yang jelas dalam mempertahankan Sabah daripada sebarang tuntutan tidak berasas oleh kumpulan Sulu. Keputusan Mahkamah Agung Prancis ini bukan sekadar satu kemenangan bagi Malaysia, tetapi ia juga penting dalam konteks penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Ia memperkukuh prinsip bahwa timbang tara harus dijalankan secara sah dan mengikut proses yang telus. Malaysia bukan sahaja berjaya mempertahankan haknya, tetapi juga turut menegakkan integriti proses timbang tara antarabangsa sebagai alternatif yang sah untuk penyelesaian pertikaian. Maka persoalannya sekarang, adakah kumpulan Sulu akan berputus asa atau adakah mereka akan mencari strategi lain untuk meneruskan tuntutan mereka? Adakah ancaman mereka hanya gimmick atau adakah mereka mempunyai rencana yang lebih besar? Baiklah, apakah ulasan Anda atau pandangan Anda terhadap isu ini? Sila nyatakan di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Current Sphere MY. Sekian, terima kasih.